Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin mohon izin Datuk Seri Yang di-Pertua memetik kata-kata Yang di-Pertua pada 2 September apabila menerima jawatan sebagai Yang di-Pertua. Saya memetik kata Yang Berhormat Tan Sri antara lainnya menyatakan bahawa senator adalah sebagai anggota atau legislator tertinggi, dan beliau meneruskan ucapan menyatakan bahawa Dewan Negara juga harus mencapai tahap kemuliaan, penghormatan dan sesuatu yang lebih setimpal dengan kedudukannya sebagai Dewan tertinggi di tanah air kita. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli Dewan Negara yang telah memberi banyak pandangan yang bernas untuk menegur dan juga memandu kami dalam menjalankan tugas dengan lebih berkesan lagi. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua ahli berhormat. Satu hari yang penting besok. Mudah-mudahan ia akan meningkatkan lagi semangat patriotisme di kalangan kita. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan sedikit terima kasih kepada 6 ahli Yang Hormat Senator yang telah menyertai perbahasan berkaitan dengan portfolio saya dalam kerajaan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ada 4 perkara dibangkitkan. Yang pertama berkaitan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga pembangunan wilayah. Yang keempat industri hiliran minyak dan gas. Saya mulakan dengan hal-hal kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan ataupun income inequality. Ada 4 yang berhormat yang bercakap tentang perkara ini. Yang Hormat Senator Datuk Lim Peh Hian, Yang Hormat Senator Puan Susan Cemerai Anding, Yang Hormat Senator Tuan Ismail bin Yusof dan Yang Hormat Senator Datuk Haji Ismail Ibrahim. Terima kasih kepada Yang Hormat 4 semuanya. PJK ataupun Paras Garis Kemiskinan merujuk kepada pendapatan yang diperlukan oleh sesebuah isi rumah bagi memenuhi keperluan minimum makanan dan bukan makanan untuk hidup sihat dan aktif dalam masyarakat. Kaedah ini digunakan oleh seluruh dunia, hasil daripada saranan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations. Itu cara untuk mengukur dengan izin absolute poverty ataupun kemiskinan mutlak. Kita telah mengadakan kajian semula metodologi untuk mengukur kemiskinan. Ia mengandungi 3 perkara. Yang pertama keperluan makanan, yang kedua keperluan bukan makanan, yang ketiga ciri-ciri isi rumah. Yang saya nak tekankan di sini ialah ada perubahan dalam metodologi. Pada tahun 2005 kita ada metodologi untuk mengira paras garis kemiskinan. Ini ditambah baik pada tahun 2019. Dulu kita merujuk kepada keperluan minimum, sekarang disebut sebagai optimum minimum. Lebih banyak item diambil kira dalam mengira paras kemiskinan ini. Dulu 106 item, sekarang ini 146 item. Itu dari segi teknikalnya. Hasil daripada kajian semula pada tahun lalu diumumkan pada pertengahan bulan Julai tahun ini. PJK pada masa ini ataupun paras garis kemiskinan bagi setiap keluarga isi rumah ialah RM2,208, berbanding kalau kita gunakan metodologi lama iaitu 2005 cuma RM980 sahaja sebulan bagi setiap isi rumah. Susulan ataupun berukutan daripada semakan semula kaedah ini, maka kadar kemiskinan terkini ialah 5.6%, iaitu 405,441 isi rumah berada dalam golongan ini. Pendapatan kurang RM2,208 satu keluarga, berbanding dengan 7.6% pada tahun 2016. Dan itu angka nasional 5.6%. Sudah pasti kemiskinan bandar dan luar bandar berbeza. Bagi bandar 3.8%, kadar kemiskinan luar bandar 12.4%, dan di kalangan bangsa-bangsa juga ada perbezaan dalam kadar kemiskinan. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya Yang Hormat Senator Puan Susan Cemerai Anding bertanya kenapa ataupun mencadangkan supaya kadar ini dikaji lebih kerap.
Seperti saya sebutkan tadi, metodologi yang kita gunakan sebelum ini berasaskan kepada metodologi 2005. Sekarang ini metodologi 2019. Yang Hormat Senator mencadangkan supaya ia dikaji dengan lebih kerap lagi. Kita ucap terima kasih kepada pandangan Yang Hormat Senator Puan Susan Cemarai Anding. Dan PJK atau Paras Garis Kemiskinan ini adalah berdasarkan kepada survey yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan berkaitan dengan perbelanjaan dan pendapatan, dan umumnya survey ini diadakan 2 kali setiap 5 tahun. Setiap kali diadakan survey, maka paras ini akan dikaji semula, tetapi metodologinya, kaedahnya yang kita gunakan sebelum ini berdasarkan kepada metodologi 2005, sekarang kita ubah suai tambah baik metodologi tersebut. Jadi terima kasih Yang Hormat atas cadangan tersebut. Sudah pasti kadar baru ini, kadar kemiskinan 5.6% ini akan beri kesan kepada dasar-dasar kerajaan, dan kita telah mengarahkan semua jabatan kerajaan untuk mengkaji semua dasar ataupun strategi program kemiskinan, dan bermula RM ke-12 bermula Januari tahun depan, kita harap akan memperkenalkan kaedah-kaedah baru untuk memastikan bahawa kadar kemiskinan dapat dikurangkan. Datuk Seri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, saya nak minta pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Boleh? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri ada menyebut tentang garis, mengukur garis kemiskinan. Jadi kita lihat pengukuran yang dilaporkan oleh IKASIH dan juga Teraju menampakkan tidak ada kejayaan, kerana ukuran kemiskinan yang diterjemahkan oleh IKASIH berbentuk sama dalam 2-3 tahun. Maksudnya orang yang sama miskin. Sepatutnya orang yang miskin tu dah keluar daripada garis kemiskinan, tetapi masih dia lagi menerima bantuan sara hidup dan sebagainya. Ini menjadikan rungutan kepada mereka yang betul-betul miskin. Jadi soalan saya, agensi manakah sebagai pemegang taruh untuk menggariskan, untuk menentukan paras kemiskinan dan mengemaskini data? Maksudnya agensi mana yang membina data dan yang mengambil data daripada kampung ke daerah, negeri dan juga negara? Itu soalan saya, minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Datuk Razali. Untuk makluman Ahli Berhormat, IKASIH ini mula dibangunkan pada tahun 2007. Ia berdasarkan kepada pendapatan yang ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan. Jabatan Perangkaan mengadakan survei. Sebelum ini RM980 pendapatan kalau bawah itu dianggap miskin. Sekarang ini atau bermula tahun depan 2208. Jadi itulah pendapatan ditetapkan, pendapatan satu keluarga. Senarai miskin ini dikumpulkan atau dikutip diselaraskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU. Pada masa ini ada 181,124 isi rumah miskin. 2 kategori, satu miskin tegar, 45,161 isi rumah tegar, miskin 135,963 isi rumah. Jadi pemegang taruhnya ialah ataupun yang bertanggungjawab menetapkan paras pendapatan ialah Jabatan Perangkaan yang melaksanakan, yang mengutip senarai miskin ini, khususnya dibagi kepada miskin tegar dan miskin ialah unit penyelarasan pelaksanaan ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi saranan Yang Hormat supaya ia dikaji ada semasa ke semasa. Orang sama Yang Hormat sebutkan tadi, kita ambil perhatian, dan kita sekarang ini pihak ICU sedang melihat semula kaedah untuk mengumpul maklumat ini supaya tepat. Kerajaan mendapat aduan daripada keluarga-keluarga tertentu yang katanya terkeluar tidak ada senarai walaupun miskin tetapi tidak mendapat bantuan. Ada juga kita dapat laporan menyatakan bahawa orang yang mungkin tidak miskin tetapi dapat mendapat bantuan. Ini antara perkara yang telah kita terima aduan daripada orang ramai. InsyaAllah kita akan terus mencari jalan bagaimana untuk menambah baik, memperbaiki keadaan ini supaya kita akan dapat membantu mereka-mereka yang benar memerlukan bantuan. Terima kasih Yang Hormat Datuk Razali. Khususnya Yang Hormat Datuk Lim Peh Hen
mencadangkan supaya kita menggunakan kaedah lain untuk mengira kadar kemiskinan ini. Khususnya disarankan supaya digunakan MPI ataupun Multidimensional Poverty Index, indeks kemiskinan pelbagai dimensi. Saya ingin maklumkan bahawa bermula pada kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 yang dibentangkan pada tahun 2018 sudah pun digunakan kaedah ini. Kaedah ini berasaskan pada 4 ciri, iaitu kesihatan, seterusnya ialah pendidikan, yang 3 taraf hidup, akhir sekali pendapatan. Jadi ada 4 dimensi. Salah satu dimensi ialah pendapatan. Jadi cadangan Yang Hormat supaya dia ambil kira kemiskinan di sudut pelbagai dimensi. Yang kita buat sekarang ini ialah melihat kepada kadar ketersisihan, ya, iaitu mereka yang tersisih daripada beberapa kemudahan awam, umpamanya jauh daripada perkhidmatan kesihatan umpamanya, ataupun tak ke sekolah. Jadi selain daripada pendapatan, ada 4 dimensi. Pendapatan salah satu, 3 lagi tambahan, kesihatan, pendidikan, taraf hidup, dia ambil kira. Jadi berdasarkan kepada cadangan Yang Hormat Datuk Lim Peh Hen, saya nak maklumkan bahawa memang kerajaan sudah pun menggunakan beberapa kaedah sebenarnya. Ya. Satu ialah kemiskinan mutlak, 2208, yang kedua adalah kemiskinan pelbagai dimensi ataupun MPI, yang ketiga juga ada satu kaedah lain dipanggil relative poverty ataupun kemiskinan relatif. Itu persoalan dibangkitkan oleh Datuk Lim Peh Hen. Seterusnya Yang Hormat Datuk Lim Peh Hen juga menyentuh berkaitan klasifikasi B40, M40 dan T20. Ini merupakan mereka-mereka yang berada dalam kumpulan paling bawah 40%, di tengah 40% dan paling atas 20%. Mengikut yang terkini, angka-angka terkini, terdapat 2.91 juta keluarga Malaysia yang pendapatan mereka 4,850 satu keluarga sebulan, ya. Jadi mereka yang pendapatan sebulan keluarga isi rumah 4,850 ke bawah dianggap sebagai B40, M40 antara 4,850 sehingga RM10,970 setiap keluarga, dan mereka yang pendapatan bulanan RM10,970 sebulan dianggap sebagai T ke atas, dianggap T20. Ini merupakan mereka yang pendapatan tertinggi, T20. Ini kaedah yang digunakan oleh banyak negara. Jadi merujuk kepada saranan Yang Hormat Datuk Lim Peh Hen, saya ingin maklumkan bahawa bermula tahun depan kerajaan akan beri perhatian kepada kumpulan B1. Jadi tahun depan kita akan pecahkan B40 ni ada 2.91 juta isi rumah, kita akan pecah lagi. Jadi B1 ini pendapatan RM2,500 satu keluarga sebulan ke bawah. Jadi program kerajaan akan ditumpukan kepada kumpulan ini, mereka yang yang paling layak menerima bantuan. Seterusnya Datuk Yang di-Pertua Yang Hormat Senator Tuan Ismail Yusof membangkitkan isu berkaitan dengan jurang pendapatan antara bangsa-bangsa negara kita, antara region atau kawasan dalam negara kita. Ini juga satu perkara yang kita akan beri perhatian. Gini coefficient yang digunakan untuk mengukur kesenjangan ataupun income inequality ini sebenarnya bertambah. Tahun 2016 0.399, tahun lepas 0.407 bertambah. Begitu juga lah dalam bandar, luar bandar, di kalangan Bumi-Putra, di kalangan China, orang India keseluruhannya semuanya bertambah. Jurang bertambah antara bandar dengan bandar dan juga antara bangsa Bumi-Putra, China dan India. Perkara ini adalah satu perkara yang serius dipandang serius oleh kerajaan, dan kita akan terus melaksanakan program dan strategi untuk memastikan bahawa kesenjangan ataupun income inequality ini dapat kita perbaiki. Itu menjadi matlamat kita, khususnya dalam rancangan Malaysia ke-12, dan untuk itu kita akan menjalankan beberapa program, termasuklah menambah baik program-program untuk meningkatkan pendapatan, ya, bagi yang kumpulan miskin, menambahkan akses kepada keperluan asas, menggalakkan keusahawanan. Ini antara perkara yang akan diberi penekanan oleh kerajaan. Menjawab persoalan Yang Hormat Senator Datuk Razali, beliau membangkitkan tentang kadar pengangguran. Seperti sudah maklum,
kadar pengangguran. Saya sudah pun umumkan hari Jumaat yang lalu. Terkini bulan Julai ialah 4.7%, itu terkini. Sebelum itu paling tinggi ialah sebelum itu 5.3% bulan Mei, bulan Jun 4.9%. Jadi terdapat trend penurunan dalam kadar pengangguran daripada 5.3% bulan Mei, 4.9% bulan Jun dan Julai 4.7%. Dan untuk makluman yang berhormat, sekarang ini terdapat 745,100 orang rakyat Malaysia yang menganggur mengikut perangkaan oleh Jabatan Perangkaan. Dan penurunan ini berkait dengan dua perkara. Yang pertama ialah pemulihan ekonomi negara. Apabila ekonomi negara kita dibuka secara beransur bermula Mei dan Jun, sekarang ini hampir ke semua sektor sudah pun dibuka semula, maka ini telah mendorong, ini telah menyebabkan pemulihan ekonomi negara, dan itu makin ramai rakyat Malaysia yang bekerja. Itu antara sebab kenapa berlakunya penurunan dalam kadar pengangguran. Satu lagi sebab ialah adanya subsidi upah, program subsidi upah yang mungkin telah diterangkan oleh Yang Timbalan Menteri Kewangan semasa menjawab menggulung perbahasan tadi. Setakat ini 2.7 juta pekerja mendapat faedah daripada subsidi upah, melibatkan 331,000 majikan. Ini telah banyak membantu. Maknanya kalau tidak ada program kerajaan subsidi upah ini yang telah dimanfaatkan oleh 2.7 juta pekerja, sudah pasti keadaan pengangguran akan bertambah teruk lagi. Untuk makluman Yang Amat seterusnya, Malaysia umumnya telah tidak ada masalah besar dalam pengangguran di negara kita. Umumnya sekitar tahun lepas, umpamanya hujung tahun lepas 3.3%, paling tinggi dalam sejarah kita cuma 7.4% pada tahun 1986. Jadi umumnya Malaysia mengalami situasi full employment, ataupun hampir ke semua rakyat Malaysia ada pekerjaan. Itu keadaan sebelum ini, tapi dalam keadaan COVID, ya, kita sedia maklum bahawa keadaan mencabar. Tapi seperti saya sebutkan tadi, keadaan terkawal hari ini, dua sebab. Yang pertama, apabila ekonomi negara dibuka semula bermula Mei, sekarang ini hampir ke semua sudah kembali bekerja. Dan kedua ialah program subsidi upah yang berkesan, yang telah dapat membendung kenaikan kadar pengangguran. Akhir sekali, sahabat saya Yang Hormat Datuk Haji, sebelum saya pergi yang terakhir, saya ada dua lagi. Yang Hormat Senator Datuk Haji Ismail Ibrahim mahu supaya kerajaan lebih gigih untuk mengimbangi pembangunan di antara wilayah kita dan koridor pembangunan ekonomi luar bandar. Kita sudah maklum bahawa negara kita ni ada Semenanjung Malaysia, ada Sabah, ada Sarawak, ada Pantai Timur, dan umumnya 6 negeri yang dianggap sebagai kebelakang dalam pembangunan, termasuklah Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Sabah dan Sarawak. Dan untuk itu kerajaan akan terus memberi perhatian pada negeri-negeri tersebut. Umpamanya dalam RM11, kira-kira 1/4 jumlah peruntukan pembangunan disalurkan kepada 6 negeri berkenaan, dan kita harap dalam rancangan Malaysia ke-12 perhatian kepada negeri-negeri yang kurang maju ini akan dapat diteruskan. Ya. Untuk makluman Datuk Seri Yang di-Pertua juga, kita juga ada buat ukuran tentang jurang antara wilayah tengah. Tengah ni ialah Lembah Kelang, ya, Kuala Lumpur dan Selangor. Dan kita banding utara Pantai Timur, umpamanya jurang antara Pantai Timur Semenanjung dengan tengah ialah 2.7%, ya, 2.7 kali ganda. Bermaknanya pembangunan, ya, pembangunan di tengah ini lebih 2.7 kali ganda lebih pendapatannya, dan sudut lain juga 2.7 kali ganda lebih besar daripada pendapatan di Pantai Timur. Begitu juga di Sabah 2.6. Jadi menjadi matlamat kita untuk mengurangkan jurang, dan insya-Allah dengan sokongan ahli berhormat kita akan dapat menjayakan program strategi untuk merapatkan jurang. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi yang penting kita ada iltizam untuk memastikan bahawa jurang pendapatan antara negeri dan wilayah di negara kita ini akan dapat kita kurangkan. Ini selari dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang akan mula dilaksanakan tahun depan. Ada 3 objektif. Yang pertama ialah pembangunan untuk semua. Yang kedua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Dan yang ketiga, mewujudkan negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. Ini adalah
trust kepada WKB ataupun wawasan kemakmuran bersama. Akhir sekali, Yang Hormat Senator Haji Muhammad Pandi, sahabat saya tidak ada dalam Dewan mungkin, membangkitkan tentang kompleks petrokimia di Pantai Senok di Bacok. Ya. Yang Hormat menyatakan bahawa Pantai Senok ini dekat dengan sumber gas yang terdapat offshore, termasuk dalam kawasan MTJDA ataupun Malaysia Thai Joint Development Authority. Benar, apa tu jaraknya kira-kira 150 km. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini gas yang diperolehi daripada kawasan berkenaan MTJDA ini sebahagiannya pergi ke Songkla. Songkla ini adalah untuk satu power station, stesen menjana elektrik, dan sebahagiannya gas itu pergi ke Bukit Kayu Hitam untuk masuk ke Malaysia, sebahagian gas pergi ke Rayong di Thailand, sebahagian pergi ke Kertih. Itulah agihan gas keempat kawasan daripada kawasan MTJDA. Jadi persoalannya, kenapa tidak ada kompleks petrokimia di kawasan Senok Bacok? Inilah atas pertimbangan komersial dan juga teknikal. Untuk makluman yang berhormat, kita ada beberapa kompleks petrokimia. Kalau seperti Semenanjung ini yang paling besar dari Kertih di Terengganu, Pengerang akan menjadi besar juga, ya. Dari segi pelaburannya, di Pengerang ini kira-kira 120 bilion ringgit. Jadi pada tahun depan petroleum kompleks di Pengerang Johor akan mula beroperasi. Kertih dah kira-kira 40 tahun, dah lama dah, satu kawasan yang begitu established. Jadi kita ada beberapa kawasan di mana terdapat syarikat-syarikat terlibat dalam bidang petrochemical ini. Jadi ini semua berasaskan pertimbangan komersial dan juga teknikal, dan jika ada permintaan, mungkin satu hari kita berharap ada syarikat-syarikat yang berminat untuk melabur dalam bidang ini di Kelantan. Itulah sedikit sebanyak Datuk Seri Yang di-Pertua jawapan saya kepada 6 ahli berhormat yang telah membangkit isu-isu berkaitan dengan portfolio saya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan sedikit tahniah atas perbahasan yang berkualiti, menepati kehendak Datuk Tan Sri Yang di-Pertua pada hari beliau menerima jawatan sebagai Yang di-Pertua, untuk menjadikan dewan ini sebagai dewan yang tertinggi, yang dihormati dan disegani. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi atas segala saranan bagi pihak kawan-kawan saya yang sudah menjawab sebelum saya. Oleh kerana saya merupakan penggolong yang terakhir, saya ingin menyatakan bahawa kami semua komited untuk memastikan bahawa Malaysia, negara kita tercinta ini, akan terus semarak ke hadapan. Kita menghadapi banyak cabaran dalam tempoh 6 bulan ini, tapi berkat kerjasama semua, sokongan rakyat dan ahli berhormat senator dan ahli Dewan Rakyat, insya-Allah kita akan terus membina satu negara yang kuat, yang hebat. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Selamat menyambut Hari Malaysia 16 September. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.